Halal means permissible or allowed in Islam, applies not only to food and food products, but also healthcare, pharmaceuticals, cosmetics, travel and tourism, financial services, and many more. It is an assurance of safety, quality, cleanliness, modesty, ethical consideration, and care for the environment. Halal has evolved from being a product-based approach to a halal supply and bigger value chain. The halal industry is experiencing expansion. Is Malaysia ready to play a leading role in the halal industry development agenda? Let's discuss. We have a new talk show, Kini Halal. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Shilda Ismail sekali lagi dalam virtual talk show Kini Halal. Kali ini episod kelima kita sudah ke udara, Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan bicarakan satu topik tentang kegemaran ramai, iaitu makanan halal. Dan hari ini kita akan bicarakan tentang security makanan halal. Dan pada hari ini juga saya rasa bertuah kerana saya bersama dengan tiga pejuang halal, iaitu Dr. Nurlizan bin Muhammad Noor, Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan panel yang kedua kita bersama dengan Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi. Datuk Siraj iaitu Pengarah Kanan Bahagian Penyelidikan JAKIM. Terima kasih bersama kami, Datuk. Sama-sama, apa khabar di sana? Baik, Alhamdulillah. Dan juga terus ke Kota Damansara, kita bersama dengan Datuk Lokman Hakim, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings Sdn Bhd. Datuk Lokman, apa khabar? Datuk Lokman, apa khabar? Kena check mic tu, Datuk. Okey, tidak mengapa, nanti kita akan check mic dia. Alright, sebelum kita membicarakan tentang isu ataupun lebih bukanlah kita kata isu tentang topik ini, Kini Halal memperjuangkan pandangan konsumer. Jadi maka konsumer berhak untuk tahu tentang beberapa perkara tentang sama ada Malaysia mampu atau bersedia menyediakan sistem pertanian dan makanan halal yang dinamik. Ini menyediakan makanan halal yang mencukupi, satu, berpatutan, selamat serta berkhasiat kepada semua orang di mana-mana saja setiap hari walaupun kita dalam krisis, contohnya krisis COVID-19. Baiklah, kita pertama sekali saya ingin ajukan soalan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina, Datuk Nurlizan. Boleh ceritakan sedikit tentang apa peranan Jabatan Perkhidmatan Veterina dalam memastikan sumber ternakan, sumber makanan yang mencukupi, satu, berpatutan, halal dan selamat. Silakan. Terima kasih Puan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita bercakap pasal food security atau jaminan bekalan makanan, dia ada tiga perkara yang kita kena ambil perhatian. Yang pertama ialah availability, kebolehdapatan produk-produk makanan dalam konteks fungsi tanggungjawab Jabatan Perkhidmatan Veterina adalah produk makanan berasaskan ternakan. Daging lembu kerbau, daging kambing, susu, telur dan ayam. 5 komoditi utama yang menjadi fokus Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk memastikan jaminan bekalan makanan itu available. Satu ialah availability. Dua ialah accessibility, iaitu kebolehcapaian. Dan ketiga ialah affordability. So, Jabatan Perkhidmatan Veterina memang telah menjadi tanggungjawab kami untuk memastikan bekalan makanan berasaskan ternakan, daging, susu, telur, ayam dan sebagainya itu mencukupi untuk rakyat Malaysia. Dalam salah satu fokus utama yang menjadi kepentingan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina ialah untuk memastikan tahap SSL, Self-Sufficient Level, ataupun tahap sari diri dalam pengeluaran makanan berasaskan haiwan atau ternakan adalah mencukupi. Dalam konteks ini, kita memastikan supaya
pihak-pihak yang terlibat dalam industri peternakan mampu untuk mengusahakan dan mengeluarkan produk makanan berasaskan haiwan yang mencukupi. Pun begitu, kita kena ingat banyak kekangan, halangan dan isu masalah yang dihadapi di peringkat lapangan. Bagaimanapun, kami fokus yang pertama ialah untuk meningkatkan pengeluaran daging dan susu. Ini adalah dua komoditi atau sub-komoditi dalam makanan berasaskan ternakan yang kita masih jauh tertinggal dan untuk memenuhi keperluan masyarakat Malaysia. Contohnya pengeluaran daging lembu, kerbau, kita hanya mampu mengeluarkan lebih kurang dalam 23% tahap sara diri untuk memenuhi keperluan rakyat Malaysia. Bakinya adalah berasaskan kepada import. Bagaimanapun untuk pengeluaran susu, kita dalam tempoh 5 tahun terakhir rancangan Malaysia ke-11 termasuklah pada tahun ini 2020, pengeluaran susu segar ataupun susu cair sama ada pasteurized ataupun UHT, kita telah mampu meningkatkan ke tahap 58% daripada keperluan rakyat Malaysia. Itu susu segar. Saya tak bercakap mengenai produk tenusu kerana kalau produk tenusu termasuklah cheese, butter, aiskrim ataupun susu tepung dan sebagainya, kita masih lagi mengeluarkan pada tahap 5%. Tapi kalau kita bercakap mengenai susu segar, kita dah berupaya meningkatkan pengeluaran statistik tahun lepas kepada 58% tahap sara diri. Pun begitu, dalam pengeluaran telur dan ayam, daging ayam, kita telah mencapai melebihi 100% daripada keperluan rakyat Malaysia. Sebagai contoh, daging ayam 104% tahap sara diri dan telur sehingga 114%. Dan lebihan ini bukan sekadar untuk keperluan rakyat Malaysia tapi juga dieksport ke luar negara, khususnya ke market tradisi kerajaan Malaysia iaitu Singapura. Jadi dalam konteks untuk memastikan bahawa bekalan daging lembu, kerbau, kambing dan biri-biri mencukupi, Jabatan Perkhidmatan Veteriner telah pun merangka satu strategi iaitu kalau untuk pengeluaran daging kita ada 5 years beef plan untuk meningkatkan pengeluaran daging kepada 30% untuk tempoh 5 tahun akan datang. Itulah kemampuan dalam tempoh 5 tahun akan datang daripada 23%. Kita dengan merangka beberapa pelan strategi dan untuk tempoh 5 tahun, kita menjangkakan atau mensasarkan kita mampu untuk meningkatkan pengeluaran daging kepada 30% daripada keperluan rakyat Malaysia, di mana 70% lagi nanti masih perlu diimport. Bagaimanapun untuk susu, kita ada dairy plan dan nampaknya dia lebih menyerlah kerana ada komitmen yang besar daripada pemain-pemain industri untuk pengeluaran susu segar secara komersial. Jadi sebab itulah daripada 25% kita punya pengeluaran untuk tempoh yang terdahulu telah meningkat kepada 58% menjelang tahun 2019 dan kita jangkakan untuk tempoh 5 tahun akan datang dengan pelan strategi pengembangan untuk meningkatkan pengeluaran susu segar negara, kita insya-Allah kalau kita dapat mengikuti ataupun mematuhi semua pelan strategi yang kita rencanakan untuk tempoh 5 tahun, kita menjangkakan kita dapat mengeluarkan 100% pengeluaran susu segar tempatan. Jadi fungsi Jabatan Perkhidmatan Veteriner ialah untuk meningkatkan pengeluaran daging dan susu negara, satu, dan pada masa sama seperti saya nyatakan, kita telah mencapai melebihi 100% pengeluaran telur dan ayam. Dalam strategi kita untuk tempoh 5 tahun ialah sustainability, kelangsungan ataupun kelestarian industri ternakan ayam, pedaging dan penelur di Malaysia. Yang walaupun industri ayam, subsektor ayam, pedaging dan telur telah pun establish, matang, tapi masih ada beberapa ancaman, kekangan yang boleh merencat pengeluaran yang kita sedang usahakan bukan sahaja oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner
dan juga MAFI, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Nama baru untuk Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ialah MAFI, Ministry of Agriculture and Food Industry. Kita bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan, local government dan beberapa kementerian lain untuk memastikan atau menjamin kelestarian industri ayam dan telur supaya terus dapat menyumbang, meningkatkan dan memastikan pengeluaran yang mencukupi untuk ayam dan telur. Itu satu aspek dalam pengeluaran. Dalam peringkat ataupun dalam konteks availability and accessibility. Dan untuk menjamin kecukupan bekalan makanan berasaskan haiwan di Malaysia, seperti mana yang saya nyatakan, kita semestinya masih lagi bergantung harap kepada pengimportan daripada luar negara untuk daging dan susu, khususnya untuk daging lembu dan kerbau. Kita masih mengimport lebih kurang 80% daripada keperluan daging negara daripada lain-lain negara. Khususnya majoritinya daripada India dalam konteks daging kerbau sejuk beku. Jadi dengan ada pengeluaran tempatan 23% pengeluaran daging negara dengan pengimportan lebih kurang 80% daripada luar negara, itulah yang kita jaminkan bahawa bekalan makanan berasaskan ternakan khususnya daging available and accessible kepada masyarakat. Pada masa yang sama, kita sedar bahawa industri pengeluaran daging di Malaysia khususnya adalah memerlukan input ataupun kos yang tinggi. Okey. Memang kos tinggi. Untuk mengeluarkan daging dalam negara memang kosnya tinggi kerana aspek-aspek seperti baka ternakan, makanan ternakan itu sendiri, kerana lebih 60% daripada kos pengeluaran adalah berasaskan kepada makanan ternakan itu. Dan kita banyak mengimport, hampir 90% daripada raw material untuk makanan ternakan adalah diimport daripada luar negara. Jadi untuk menjamin bahawa harga yang ditawarkan untuk daging dan susu kepada rakyat Malaysia adalah affordable, kita merancangkan beberapa strategi seperti penerapan kepada mekanisasi, automasi dan penggunaan teknologi untuk mengurangkan kebergantungan kepada buruh, untuk mengurangkan sekurang-kurangnya certain percentage of cost of production dalam pengeluaran daging. Begitu juga option-option lain dalam mengurangkan kebergantungan import bahan makanan ternakan daripada luar negara yang menggunakan bahan-bahan tempatan supaya kos pengeluaran yang 60% disebabkan oleh makanan ternakan dapat dikurangkan dan akhirnya dapat mengeluarkan daging dan susu yang affordable kepada rakyat Malaysia. Itu satu perkara dari segi pengeluaran. Okey Datuk, saya rasa kita nak tanya juga pandangan panel-panelis yang lain. Kita akan sambung berbincang lebih hebat dengan sembang kita pada hari ini. Bagaimana pula dengan Datuk Siraj? Apa pandangan yang diberikan oleh Datuk Dr. Nurlizan tentang kos itu tadi? Dan sebelum itu Datuk Siraj berceritakan peranan JAKIM dalam memastikan sekuriti makanan halal pula. Sekuriti makanan satu, sekuriti makanan halal pula. Silakan Datuk Siraj. Terima kasih Syida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semua. Tadi sebentar tadi Datuk Dr. Nurlizan dah cerita panjang. Boleh kita ringkaskan beberapa perkara. Banyak input-input penting, especially produk-produk berasaskan daging. Dan juga tenusu yang menjadi tanggungjawab di bawah DBS, iaitu di bawah MAFI, nama baru dia. Glamour sikit. Kalau dulu MOA, sekarang MAFI. Jadi, betul. Secara keseluruhan, cover semua sekali tanggungjawab kerajaan, iaitu untuk memastikan umat Islam di Malaysia menikmati makanan yang dijamin halal. Di pihak JAKIM, artinya JAKIM bertanggungjawab menyediakan dengan kerjasama Jabatan Standard, bangunkan standard-standard berkaitan dengan persediaan halal, berkenaan produk halal dan juga perkhidmatan. Dan JAKIM menyediakan sehingga hari ini kita dah ada 8 skim persenjilan bagi produk dan juga perkhidmatan yang disediakan oleh pihak syarikat di luar sana bagi memastikan umat Islam di Malaysia ini
menikmati makanan yang dijamin halal. Jadi itu main bagi kami di JAKIM sebagai tanggungjawab kerajaan bagi memastikan masyarakat umumnya, umat Islam khususnya menikmati makanan yang dipersediakan halal, dijamin halal gitu. Dan dengan penyediaan dan pelaksanaan persediaan halal ni sejak tahun 1969 sehingga hari ini memang tidak dinafikan ada banyak cabaran, rintangan yang perlu kita atasi bersama. Ia bukanlah satu usaha yang boleh dilaksanakan secara silo. Artinya kalau JAKIM buat sendiri dia tak jadi. Dia kena ada support daripada industri. Pasal tu hari ini pun kita ada bersama panel daripada pihak industri. Kita perlu ada support daripada agensi-agensi lain. Pernah kami hitung berapa banyak agensi yang berkait dalam inisiatif halal di Malaysia. Jumlahnya ialah sebanyak 344 agensi keseluruhan di Malaysia. Termasuk daripada nak bangunkan industri, pemasaran, memastikan penguatkuasaan, persediaan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah kalau kita lihat hari ini peningkatan jumlah produk yang dipersediakan halal di Malaysia ni semakin hari semakin meningkat. Ia bersesuaian dengan target ataupun apa yang diwawarkan oleh Thomson Reuters contohnya. Pada tahun 2025, perdagangan produk halal ni sebanyak $9.71 trilion. So, di manakah Malaysia? Di manakah industri kita untuk turut serta dalam perdagangan produk halal ini? Sebentar tadi Datuk Nurlizan banyak menyentuh bahawa sehingga hari ini usahawan ataupun peladang, petani, penternak di Malaysia masih belum dapat nak memenuhi keperluan masyarakat Malaysia dalam produk-produk berasaskan daging dan tenusu. Dan kalau dalam sekelip mata ataupun dalam masa yang pendek, perkara ini agak sukar untuk kita atasi. InsyaAllah. Jika dengan adanya kolaborasi, dengan adanya perbincangan seperti ini, terlupa saya nak ucapkan terima kasih kepada Malaysia Kini ataupun Halal Kini. Adanya saluran ini, boleh kita berkongsi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebarkan situasi sedia ada. Ya, betul. Kita perlu buat. Maknanya bukan kita semata-mata mengetahui dan menunding jari. Ya, ini betul. Salah kau, ini salah kau, aku tak pernah salah. Aku tahu aku nak makan. Jadi apa tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat Malaysia khususnya yang beragama Islam? Kalau dia seorang pekedai runcit, ada tanggungjawab dia. Jika dia seorang penjawat awam, pastinya ada tanggungjawab dia. Sebagai seorang pemilik industri yang besar pun ada tanggungjawab dia. Ada tanggungjawab dia. Ya, bagaimana nak memberansangkan perkhidmatan halal, produk halal dan pemasaran halal di Malaysia, insya-Allah. Jadi boleh saya kembali balik pada moderator. Banyak lagi cerita nak cerita. Banyak cerita 2 jam ni Datuk. Okey. Sebenarnya saya pun nak cerita. Macam kita cerita tentang tanggungjawab. Tanggungjawab ni seharusnya holistik ya. Bukan saja terletak kepada JAKIM ataupun kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina. Okey, kita nak juga tanya kepada pemain industri ni. Kita bersama dengan Datuk Luqman. Datuk Luqman, apakah rasanya sebagai syarikat pengeluar makanan ya? Bagaimanakah ia menjadi satu objektif utama memastikan keperluan consumer lah orang Islam dalam, terutama kalau misalnya dalam COVID ni, dalam COVID-19 ini, adakah ia mencukupi? Adakah ia lebih banyak permintaannya, Datuk Luqman? Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbagi Puan Syida, yang saya amat hormati, Datuk Nurlizan, Datuk Siraj. Sebenarnya saya mewakili JSP Holding sangat berbesar hati dapat bersama dengan datuk-datuk yang begitu committed dengan kerja yang besar ini. Jadi bila ditanyakan tentang peranan JSB, saya sebenarnya tersentuh dengan kata-kata daripada Datuk Siraj tadi. Sebenarnya kita bukan masanya untuk menuding jari, ini salah siapa, tak cukup bekalan dan sebagainya, produk-produk halal. Ini adalah tugas dan tanggungjawab kita bersama. Sebagai orang Islam, memang Allah perintahkan berkenaan dengan makan halal. Allah dah pun bagi tahu kepada kita tentang wajibnya, mestinya kita mendapatkan makanan yang halal dan tayyibah.
Jadi bagi umat Islam khususnya, ada dua pihak yang bertanggungjawab. Satu adalah pengguna itu sendiri, umat Islam itu sendiri, nak memastikan setiap individu mesti memastikan apa yang dia makan tu adalah makanan yang halal. Yang kedua adalah pihak pengeluar, memastikan bahawa apa-apa yang dia sajikan, dia siapkan, dia produce kepada masyarakat khususnya umat Islam adalah produk-produk yang benar-benar dipastikan halal dan tayyib, halal dan baik, sihat, memberi kesan yang baik juga kepada orang-orang yang memakannya. Jadi menyentuh tentang tanggungjawab inilah sebenarnya kita pihak JSB Holdings juga bekerjasama dengan berbagai agensi, terutama tentulah pihak JAKIM sendiri dalam mendapat khidmat nasihat dan bantuan bagaimana sampai dapat direalisasikan bidang pengeluaran produk-produk halal ini, dan tak kurang juga dengan agensi-agensi lain, terutama pihak kementerian lah yang bertanggungjawab. Jadi Allah yang mencipta kita manusia, Allah lah yang paling tahu apakah keperluan, apakah yang baik, apakah yang buruk kepada hamba-hambanya. Jadi makanan ni sangatlah membentuk hati manusia. Kalau hati kita ni dibentuk oleh apa yang kita makan, antara lain lah, selain daripada jawarih yang lain, mata, telinga, lidah, itu semua memberi kesan kepada hati kita. Hati yang bersih adalah hati yang akan mudah terima kebenaran, mudah orang menerima nasihat dari orang, teguran. Cukuplah kita mendengar kuliah yang ringkas daripada ustaz, ulama, akan membuatkan kita mudah buat perubahan diri. Tapi kalau hati yang kita biarkan kotor, hitam melalui makanan yang kita makan, contohnya misalnya yang kita tidak pastikan halal, syubhah dan sebagainya, itulah yang akan menghalang nanti untuk kita mudah terima kebenaran dari Allah. Jadi dalam konteks inilah JSB sebagai salah satu syarikat yang kerdil sahaja, yang perlukan kerjasama daripada semua pihak untuk kita memastikan keperluan konsumen Muslim khususnya dalam krisis COVID ini dapat dipenuhi. Sesungguhnya melalui rangkaian-rangkaian kami, sama ada rangkaian restoran, rangkaian pasaraya dan Ikhwan Mart, permintaan produk-produk halal ni semakin tinggi. Sewaktu PKP pun kita memang ada menambah beberapa outlet dan begitu juga menambah beberapa buah kilang lagi, dan juga membesarkan beberapa kilang untuk menambah kuantiti produk. Jadi ini adalah peranan yang boleh dimainkan oleh semua pihak, dan moga-moga dengan kerjasama yang kita boleh lakukan ini akan dapat memastikan bahawa produk-produk halal yang halal dan tayyib ini dapat kita penuhi permintaannya. Jadi itu mungkin sedikit respon kepada persoalan yang dikemukakan tadi oleh Puan Shilda. Terima kasih. Okay, maksudnya Datuk Loma masa tu tak ada kekurangan lah, maksudnya cukup mencukupi bekalan makanan ataupun supply daripada pihak JISB atau bagaimana, ataupun double salesnya, double permintaannya. Ya, boleh berikan senario? Ya, ada ketikanya meningkat 4 kali ganda permintaannya. Masya Allah. Yang makanan apa tu? Roti. Berbagai-bagai lah. Berbagai-bagai produk halal yang diperlukan oleh masyarakat Islam khususnya memang meningkat. Jadi kita terpaksa menambah itemnya, menambah kuantiti produknya supaya kita boleh cope dengan permintaan. Okey, terima kasih Datuk Loma. Kita kembali semula kepada Datuk Dr. Nurlizan. Ya, bagaimana pula ketika memandang kita masih lagi dalam suasana pandemik COVID-19 ini, apakah terdapat kekangan ataupun kekurangan dalam memastikan sumber makanan halal, terutama daging ayam ketika pandemik ini, Datuk? Boleh ceritakan senarionya, ada tak? Ya, terima kasih Puan Shilda. Ya, sebelum sama. saya cerita pasal pandemik 19, boleh tak saya sentuh pasal apa yang dimaklumkan oleh Datuk Sirajuddin dengan Datuk Lokman berhubung dengan halalan toliban tadi? Silakan. Di samping Jabatan Pengetahuan Veteriner berusaha untuk memastikan bekalan yang mencukupi, untuk memastikan bahawa makanan yang dikeluarkan oleh
ternakan sama ada daging, susu, telur, ayam itu adalah halan thayyiban dalam value chain-nya itu. Kita juga memainkan peranan untuk memastikan bahawa sumber ternakan yang diperolehi untuk disembelih dan diproses tempatan itu adalah berasaskan daripada ternakan yang sihat, bebas daripada jangkitan penyakit. Itu satu perkara yang kita kena lihat dari segi halan thayyiban. Dan sepanjang pengeluaran itu, Jabatan Perkhidmatan Veteriner memainkan peranan untuk memastikan bahawa makanan, produk berasaskan ternakan yang dikeluarkan itu adalah bersih dan selamat dengan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan seperti pemeriksaan daging di rumah-rumah sembelih ataupun loji-loji pemprosesan swasta. So di sepanjang value chain itu kita bukan sekadar memastikan pengeluaran yang mencukupi datang daripada ternakan yang sihat dan bebas daripada jangkitan penyakit, tapi juga diproses dan dikeluarkan, dihasilkan selamat, bersih dan suci untuk makanan manusia di Malaysia. Sepanjang tempoh COVID-19, kita memang menghadapi banyak kekangan. Tetapi alhamdulillah dengan kolaborasi daripada semua pihak, Jabatan Perkhidmatan Veteriner, jabatan-jabatan agensi di bawah MAFI, pihak MAFI sendiri, MITI dan lain-lain kementerian dan juga stakeholder kami, kerana di sepanjang rantaian nilai dia bukan sekadar pengeluaran sahaja, tetapi elemen-elemen ataupun perkhidmatan-perkhidmatan sokongan ke arah memastikan bahawa bekalan makanan available and accessible kepada semua pengguna di Malaysia. Termasuklah bekalan input makanan, peralatan-peralatan untuk menyokong kepada aktiviti-aktiviti pemprosesan, pengangkutan, peralatan-peralatan ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk membungkus, packaging ataupun cartoning, kotak-kotak itu semua adalah berfungsi dan beroperasi sepanjang tempoh COVID-19. So semua kolaborasi, kerjasama, semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam pengeluaran makanan sepanjang value chain itu telah memainkan peranan yang signifikan dalam kita memastikan bahawa at the end bekalan daging, susu, telur dan ayam available dan kedapatan mampu diperolehi dan dibeli serta selamat untuk makanan rakyat Malaysia sepanjang tempoh 4 atau 6 bulan kita menghadapi krisis COVID-19 sejak daripada 18 Mac sehinggalah pada hari ini. So ini semua telah memainkan peranan dan alhamdulillah setakat ini laporan yang kita terima, saya rasa mungkin Datuk Dr. Sirajuddin, Datuk Lokman bersetuju dengan saya, walaupun kita menghadapi ancaman COVID-19, alhamdulillah sehingga setakat ini kita tidak lagi mendengar kekurangan ataupun ketidakdapatan bekalan makanan berasaskan agro makanan secara keseluruhan. Bukan sekadar daging, susu, telur dan ayam, tapi juga ikan, sayur, buah-buahan dan sebagainya. Walaupun kita akan dapati di tempat-tempat tertentu akan menghadapi masalah kekurangan ataupun harga yang agak tinggi, tetapi insya-Allah dengan kerjasama semua pihak di bawah MAFI, kementerian-kementerian lain dan pihak industri player itu sendiri, kita mempunyai kerjasama yang erat sepanjang tempoh PKP, daripada PKP 1 sampailah pada PKPP sekarang ni. Kita masih lagi mengadakan engagement bersama pihak pengeluar menerusi persatuan-persatuan mereka. Dan kerjasama yang diberikan oleh mereka amatlah membantu kita untuk memastikan bahawa bekalan makanan berasaskan ternakan sentiasa kedapatan, boleh diperolehi pada harga yang berpatutan dan mampu untuk dibeli oleh rakyat Malaysia. Okey, terima kasih Datuk Dr. Nurhalizan. Kembali kepada Datuk Dr. Siraj ya. Apa pandangan Datuk sekarang ni? Malaysia masih lagi mengimport banyak barangan makanan halal ya. Jadi apakah tiba-tibanya
terutamanya Datuk sudah berkecimpung dalam bidang halal ini sudah lama, yang mungkin tibalah masanya kita memberikan pendekatan sangat serius dan memastikan supply ini mencukupi, mendapatkan jaringan pengeluaran itu halal dan cuba mengurangkan mengimport barangan makanan halal dari luar negara. Apa pandangan Datuk? Apakah yang perlu dilakukan? Okay, first mula-mula saya kata saya setuju dengan statement yang Shilda nyatakan tadi bahawa kita masih banyak lagi mengimport produk halal dari luar negara. So, apa yang perlu kita lakukan? Sejak sekian lama, banyak promosi, banyak program-program yang kita laksanakan untuk membangunkan industri halal di Malaysia ni khususnya. Dan kita masih bernasib baik, alhamdulillah, walaupun waktu pandemik COVID-19 yang PKP peringkat awal 18 Mac yang juga disebut oleh yang bahagia Datuk Dr. Nurlizan sebentar tadi, syukurnya tidak berlaku di mana-mana tempat sampai ke peringkat kebuluran. Artinya supply sampai. Kekurangannya mungkin dia tak ada duit nak beli barang. Tapi produk ada. Tak ada sampai ke peringkat orang tak dapat produk. Oleh itu, sebagaimana yang kita bincang sebentar tadi, disebut juga oleh Datuk Lokman, bahawa tanggungjawab semua pihak. Tanggungjawab pihak-pihak yang dah memang duduk di industri ataupun agensi kerajaan yang bertanggungjawab membuat promosi, penggalakan jika ada dana yang boleh diberi kepada pihak syarikat untuk membangunkan perniagaannya. Dan mungkin tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa hikmah mungkin COVID-19 ada ramai pihak yang hilang pekerjaan. Inilah ketika dan waktunya yang membolehkan dia mengorak langkah membuka perniagaan sama ada secara kecil-kecilan dan yang kecil boleh dibesarkan untuk menyokong dan membantu menampung keperluan masyarakat Malaysia. Tak perlu import lagi, kita ada produk sendiri. Namun begitu perlu kita sedari, kebanyakan produk import tu ada yang asal usulnya dari Malaysia, cuma kita tak perasan. Contoh, produk yang menggunakan ramuan berasaskan kelapa sawit. Artinya ramuan itu dari kita. Tapi diproses oleh orang, akhirnya kita beli semula. Tapi apa yang perlu kita buat hari ini? Meramaikan lagi usahawan-usahawan di luar sana dengan kesedaran yang cukup mencukupi, boleh membangunkan produk yang dipersediakan halal yang boleh memanfaatkan umat Islam. Mungkin lebih ramai lagi tokoh lain boleh dikeluarkan macam Datuk Lokman yang boleh mengeluarkan produk dan memberi manfaat kepada umat Islam di Malaysia umumnya dan juga masyarakat lain, insya-Allah. InsyaAllah, amin insyaAllah. Okey Datuk Lokman, seperti yang kita dengar daripada Datuk Siraj, motivasi kepada pemain industri, meramaikan usahawan, itu yang saya nak dengar pada hari ini tu, meramaikan usahawan terutama sekali di kala kita di pandemik ini telah menyedarkan diri kita kepentingan untuk kita bercocok tanam contohnya, menyedarkan diri kita untuk mengeluarkan produk kita sendiri kan, daripada kita bergantung kepada luar negara. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan nasihat dan tips dari GISB atau sebagai seorang yang berpengalaman pengeluar makanan halal, Datuk Lokman. Terima kasih. Petang ni saya sangat teruja dan terangsang dengan kata-kata semangat daripada Datuk Siraj khususnya tentang dorongan untuk kita khususnya umat Islam lah bertungkus lumus, bergotong royong, berganding bahu menyediakan produk-produk makanan halal untuk keperluan semua. Saya memberi sedikit contoh di rangkaian Pasaraya Ikhwan ataupun Ikhwan Mart, kita ada sekitar 15 atau 15,000 lebih item yang kita jual atau kita pamerkan di pasaraya kita. Bagi pihak GISB Holding sendiri, kita hanya mampu mengeluarkan 500 item. Artinya masih ada 14,000 item, 14,500 item yang kita perlukan daripada pengeluar-pengeluar. Sedangkan kita lihat pengeluar-pengeluar Bumi Putra juga masih terhad pengeluarannya. Jadi alangkah baiknya
dengan dorongan daripada kementerian, daripada pihak JAKIM sendiri dan mungkin jabatan-jabatan agama negeri kerjasama dengan berbagai pihak dan agensi serta syarikat-syarikat, kita boleh berusaha untuk tingkatkan lagi jumlah item produk halal yang dikeluarkan oleh Bumiputera khususnya lah, orang Islam sendiri, untuk sama-sama dinikmati oleh masyarakat. Ya. Jadi sebagai salah satu pemain dalam industri pengeluar makanan halal ni, kita kata JSB sendiri masih rasa bersalah lah kerana tidak dapat memenuhi keperluan masyarakat. Ada pelanggan-pelanggan yang datang, dia kata, ini item ni mana yang orang kita buat? Belum ada lagi lah. Jadi antaranya kalau yang komplain sangat, saya kata kawan-kawan cakap dengan dia, kami harap pakcik pun ikut yang sama lah. Kita pakat-pakat keluarkan produk ni supaya kita boleh memeriahkan lagi item-item yang dikeluarkan oleh tangan-tangan orang kita lah, Bumiputera Islam, untuk dipasarkan kepada masyarakat. Jadi sebagai contoh produk apa tu Datuk? Sebagai contoh roti. Saya bagilah testimoni sikit. Bekerjasama dengan berbagai pihak. Contohnya pihak yang melakukan kempen BMF ya. Mereka kata antara produk yang masih tidak cukup dalam pasaran yang dikeluarkan oleh orang Islam, contohnya seperti fishball dan fish cake. Sedangkan fishball, fish cake ni digunakan dalam berbagai-bagai masakan dan sebagainya. Jadi tak cukup dikeluarkan oleh orang kita lah. Dan banyak lagi sebenarnya produk-produk yang berada di shelf tu boleh diusahakan oleh orang kita, tapi perlukan satu dorongan yang kuat lah, kerjasama yang jitu antara semua pihak. Termasuklah produk, contohnya satu ketika waktu pandemik, ada satu pihak minta pihak JSB bekalkan bihun kepada satu kawasan dengan jumlah 12,000 bungkus dalam masa 12,000 bungkus dalam tempoh 3 hari. Jadi wow. terpaksa kami akui bahawa kilang bihun JSB tidak cukup besarlah untuk supply sejumlah itu. Kita cuba hubungilah pengeluar-pengeluar yang lain, kawan-kawan kita lah juga di luar sana, kawan-kawan Bumiputera yang mengeluarkan produk bihun. Akhirnya semua tidak mampu untuk memenuhi permintaan tu. Jadi kita terpaksalah berunding dengan pihak berkenaan supaya ditangguhkan ataupun ditukar dengan item lain. Inilah misalannya ataupun perkara-perkara yang menjadi contoh bahawa masih banyak lagi ruang yang perlu kita usahakan bersama untuk memenuhi keperluan masyarakat. Okey, terima kasih Datuk. Okey, mungkin kita akan sambung lagi macam mana kita nak selesaikan masalah kekurangan bihun ni. Saya pun minat juga bihun goreng. Baiklah, Dr. Nurhalizan. Okey, mungkinkah kerajaan juga yang menceritakan tentang kita banyak mengeksport, ada juga pula perdagangan makanan secara secara selundup haram contohnya. Mungkinkah kerajaan perlu melipat gandakan usaha mengurangkan sekatan perdagangan makanan, contohnya selundup haram? Datuk Nurhalizan? Okey, Puan Syilda, kita memang ada satu mekanisme ataupun sistem untuk kita membenarkan pengimportan produk-produk makanan berasaskan ternakan, sama ada daging, telur, ayam dan sebagainya, kerana Jabatan Perkhidmatan Veteriner bertanggungjawab untuk memastikan bahawa sumber dari mana datangnya makanan yang nak diimport masuk ke Malaysia itu adalah daripada rumah sembelih ataupun loji pemprosesan yang telah pun menjalani ataupun melaksanakan aktiviti-aktiviti pemprosesan yang memenuhi standard keperluan negara dari aspek bebas penyakit dan keselamatan makanan itu sendiri. JAKIM juga mempunyai peranan untuk memastikan bahawa produk yang diimport itu adalah halal. Jadi ini dua perkara yang kita laksanakan untuk memastikan atau memberi jaminan bahawa
produk makanan yang diimport daripada mana-mana negara, sama ada Australia, New Zealand, India, Brazil ataupun negara-negara lain itu adalah selamat untuk dimakan oleh rakyat Malaysia dan dalam perkara yang lain adalah halal. Kita tidak menghalang mana-mana pihak untuk mengimport asalkan datang daripada sumber loji rumah sembelih yang telah pun mendapat pengiktirafan kerajaan Malaysia dari aspek keselamatan makanan dan kehalalannya. Dalam konteks ini, apabila kita nak menggalakkan lebih ramai orang untuk terlibat dalam aktiviti pengimportan, saya tak langsung kita dapat membendung kemasukan daripada sumber-sumber yang tidak diketahui menerusi penyeludupan ataupun illegal imports yang masuk ke Malaysia. Jabatan Perkhidmatan Veteriner dengan kerjasama pihak berkuasa di pintu masuk, khususnya MAKIS, Malaysian Inspection and Quarantine Services di bawah MAFI juga, dan dengan dibantu oleh Custom, sentiasa memantau produk-produk yang masuk ke dalam Malaysia adalah memenuhi syarat keperluan dan jaminan keselamatan dan halal yang datang daripada sumber-sumber yang telah pun diluluskan oleh kerajaan Malaysia menerusi Jabatan Perkhidmatan Veteriner dan juga JAKIP. Dan kalau kita lihat balik sejak tempoh beberapa bulan ataupun beberapa tahun kebelakangan ini, telah banyak pengimportan illegal yang masuk ke pintu masuk negara, sama ada di lapangan terbang ataupun pelabuhan, telah pun ditahan dan dirampas oleh pihak MAKIS. Ini satu indikator yang agak memberansangkan ataupun memberikan keyakinan yang lebih kepada rakyat Malaysia bahawa sekiranya ada aktiviti pengimportan secara illegal ataupun penyeludupan ini, dia lama kelamaan tak akan selamat juga kerana pihak berkuasa yang bertanggungjawab di pintu masuk sentiasa memantau dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Dalam konteks ini, kita ingin mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam industri ini, pemain-pemain industri, khususnya pengimport-pengimport makanan Malaysia, supaya berhubung dengan Jabatan Perkhidmatan Veteriner sama ada secara langsung ataupun melalui website kami untuk mengetahui mana-mana rumah sembelih, loji-loji pemprosesan makanan berasaskan haiwan yang telah pun diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Kita sentiasa memberikan input dan membantu mereka bagaimana prosedur yang mereka perlu patuhi supaya apabila mereka membawa masuk adalah secara legal, selamat untuk dimakan oleh rakyat Malaysia, dan yang lebih penting adalah produk itu terjamin halal oleh pihak berkuasa JAKIM Malaysia. Okey, kita kembali kepada Datuk Siraj. Saya sebenarnya sangat seronok dengan apa yang Datuk Lokman cakap dia apabila ketidakcukupan bihun itu tadi melihatkan satu senario beliau sendiri telah mencari supplier-supplier lain untuk memenuhi permintaan itu tadi. Jadi ia berlaku secara holistik ya. Apakah mungkin perlunya juga terdapat satu working group ya ataupun kumpulan kerja yang menyentuh tentang security makanan halal di Malaysia ataupun sudah ada, dan ini akan membawakan kepada semua agensi termasuklah MITI, HDC dan sebagainya. Dan dalam working group itu perlulah ada reformasi dasar dan undang-undang yang berkaitan untuk meningkatkan kecekapan serta integrasi-integrasi dalam mendapatkan keperluan makanan halal. Silakan Datuk Siraj. Okey, terima kasih atas ingatan dan lontaran cerita ataupun kisah yang berlaku waktu COVID-19 yang sebelum ini oleh Datuk Lokman tu mengingatkan saya bahawa ini bukanlah pertama kali berlaku. Cuma mungkin ia berlaku dalam negara. Sebelum ini pernah berlaku apabila ada di antara industri usahawan halal Malaysia yang mengeksport produk ke luar negara. Namun begitu, oleh kerana kualiti dan juga jaminan yang ada pada produk yang dipersediakan halal di Malaysia menyebabkan permintaan tu semakin meningkat. Tak cukup satu kontena, nak 2 kontena sebulan. Tak cukup 2 kontena, nak 3 kontena sebulan. Namun begitu, ia menyebabkan industri yang ada di Malaysia ini tidak mampu untuk memenuhi keperluan dan juga tuntutan, demand tu terlalu tinggi. Jadi tadi kembali kepada apa yang ditanya, ada tak working group yang berbincang kerana isu ini? The existing one memang ada.
Namun dari masa ke semasa, item atau perkara yang dibincangkan itu semakin meluas. Contoh, pihak JAKIM sendiri berkolaborasi dengan pihak MOSTI, mana Ministry of Science, Technology and Innovation. Di bawah MOSTI ada banyak dia punya agensi-agensi yang boleh membantu. Melihat dari aspek apa yang boleh disumbangkan untuk membangunkan usahawan yang ada di Malaysia. Mempermudahkan proses pengeluaran produk menggunakan sains dan teknologi. Begitu juga kerjasama yang telah sedia terjalin di antara JAKIM, MITI, HGC dan sebagainya. Saya tidak nafikan ada banyak lagi perkara yang perlu dibuat. Mungkin merombak sedikit sebanyak dasar sedia ada, memudahkan tanpa mengenepikan integriti, melancarkan proses dan juga komitmen pihak industri agar lebih terkehadapan dalam mengeluarkan produk. Contohnya, kalau dahulu seringkali bila orang bicara pasal produk halal ni, ada 3 masalah utama yang saya sebut. Satu, dia kata payah nak dapat. Yang kedua, dia kata mahal nak bayar. Yang ketiga, yang paling biasa disebut lambat nak keluar. Jadi, usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak JAKIM, beberapa inovasi yang telah kita laksanakan. Yang pertama, kalau kata payah nak dapat, kerana industri sendiri tidak bersedia dan memahami keperluan persediaan halal untuk mengeluarkan produk halal. Oleh kerana itu banyak promosi yang kita buat, banyak juga mempermudahkan dan melengkapkan skema persediaan itu sendiri. Contoh, kalau dahulu tanggungjawab memastikan bahawa produk itu halal terletak pada badan persediaan iaitu JAKIM. Hari ini kita upgrade apa yang kita namakan kalau dahulu halal test score. Ambil produk hantar makmal ada tak dikesan alkohol, dikesan DNA porcine. Hari ini tak. Tanggungjawab itu halal built-in, diletakkan pada industri. Sebab tu JAKIM bangunkan halal insurance system. Kita ada yang terkini Malaysia Halal Management System, halal polisi. Kita wajibkan industri ada halal eksekutif. Maknanya ada internal halal committee, jawatankuasa halal dalaman. Yang ini akan dapat memastikan bahawa produk yang dikeluarkan oleh pihak industri itu terjamin halalnya insya-Allah. Dan pihak auditor daripada pihak JAKIM yang datang membuat pemeriksaan akan memudahkan kerja. Ini menghasilkan proses persediaan yang lebih cepat. Yang tadi mengatasi masalah kata lambat dan sebagainya. Hari ini kita dah keluar sedia less than 30 days. Malah kita dah ada banyak rekod yang kita keluarkan within dalam tempoh 14 hari. Yang terkini kita keluarkan 1 hari dengan syarat syarikat tu dalam tempoh pembaharuan contohnya. Memang syarikat yang committed dengan persediaan halal dengan standard dan juga polisi yang sedia ada, insya-Allah akan lebih segera. Jadi ini antara perkara-perkara yang ongoing proses. Kalau tadi kata working group yang ada di samping dengan agensi-agensi kerajaan sedia ada, MOSTI dengan Kementerian Pembangunan Usahawan, ongoing. Sebab mereka ada dana. Macam mana nak bangunkan usahawan? Kita ada ilmu. Macam mana kita nak bangunkan usahawan dengan ilmu yang ada? Kombinasi ini insya-Allah akan dapat meramaikan lagi. Bukan sahaja usahawan dalam bentuk industri, malah juga usahawan dalam bentuk koperasi. Dan sebelum ini pernah dikata kenapa payah dapat sejalan? Kerana bekalan tu payah nak dapat. Koperasi memainkan peranan yang amat besar untuk menyampaikan bekalan kepada industri untuk membolehkan industri mendapat bekalan bahan mentah yang permanent, yang tetap. Mana sama je. Kalau dia beli ayam daripada syarikat A, dia boleh dapat selalu daripada syarikat A. Memastikan persediaan halal iaitu konsisten, kekal dengan bekalan bahan mentah yang halal. InsyaAllah dengan pihak IPTA pun kami seringkali berkolaborasi. Bagaimana pensyarah IPTA atau pelajar IPTA boleh membantu kerajaan membangunkan industri halal, melahirkan usahawan-usahawan graduate ataupun yang baru graduat daripada universiti. InsyaAllah satu hari nanti kita akan dapat lihat hasilnya. Namun begitu, macam mana disebut tadi, semua pihak mempunyai peranan dan komitmen dia sendiri bagi memastikan hasrat Malaysia untuk menjadi peneraju halal global insyaAllah. InsyaAllah. Datuk bila dah masuk Jabatan Pendidikan ni dia lagi bermotivasi, lagi excited ya? Allah masuk di Dan kalau dulu kita cerita halal tu pasal itu je. Ya. Dekat penyelidikan ni dia cover macam
macam-macam ada. Macam-macam. InsyaAllah. Boleh nampak lah, nampak secara holistik kan? Ya, Dan nampak lebih, dengan terang. Lebih luas. Ya, Ruang dan Alhamdulillah. peluang yang ada, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, Datuk Lokman, tadi kita cerita pasal harga. Datuk Dr. Nurlizan pun ada cerita pasal bagaimana kita nak menggunakan kos. Begitu juga dengan Datuk Siraj pun ada cerita pasal kos. Adakah harga menjadi penghalang kepada peluang makanan dalam rantaian makanan global? Macam mana dengan price kompetitif di GISB? Terima kasih. Saya nak menarik perhatian kepada pengguna, ya, sedikit perhatian kepada pengguna. Memanglah sepatutnya pengeluar ni mesti mengusahakan supaya dia boleh keluarkan produk dengan harga yang bukan kata kita kata kompetitif, tapi dengan harga yang mampu memudahkan untuk para pengguna di semua peringkat untuk mendapatkan segala keperluan mereka. Namun pihak pengguna juga kena faham mengapa satu-satu produk yang dikeluarkan oleh pengeluar Islam mungkin sedikit mahal berbanding produk-produk yang mungkin halal juga tapi dikeluarkan oleh pihak yang lain. Ada beberapa kekangan yang mungkin dihadapi oleh pengeluar-pengeluar Bumiputera ini yang perlu diambil kira oleh pengguna. Apalah salahnya kalau kita kena bayar sedikit lebih, 10 sen, 20 sen dan sebagainya, relatif lah, kepada produk-produk yang dikeluarkan oleh pengeluar-pengeluar Islam ni, kerana mereka ada keperluan untuk menambah harga kerana mutu. Sebagai contoh, misalnya melalui rangkaian bakery Ikhwan milik JSB, kita ada sekitar 64 rangkaian bakery. Kita cuba memastikan bahawa bukan sekadar halal tapi tayyib. Halal tu contohnya macam penggunaan telur dalam produk-produk bakery confectionery kita. Telur yang digunakan tu nak dipastikan dibasuh dulu sebelum dikendalikan dimasukkan ke dalam bahan, contohnya. Dan tepung yang kita gunakan, tepung kita import sendiri daripada pengeluar tepung yang memang kita kenal, jiran kita di Istanbul, dan tepung tu unbleachednya supaya bukan sekadar halal tapi tayyib. Bila makan tu lebih baik untuk pengguna dengan mutu tepung yang lebih tinggi. Jadi mungkin harga sedikit tinggi daripada roti-roti yang dikeluarkan mungkin oleh pengeluar-pengeluar lain, tapi sebenarnya kita memberi satu roti yang mutunya lebih baik. Halal, kita nak pastikan halal dan mutunya yang lebih baik. Jadi begitu juga dalam hal produk-produk lain. Jadi jangan kita hanya berusaha untuk macam mana nak dapat murah. Kata kita sebagai pengguna, macam mana nak beli barang tu murah. Kita kena fikir juga, yang penting apa yang masuk menjadi darah daging aku ini adalah bahan-bahan yang tidak sampai mencemari hati. Jadi katalah kena bayar mahal sikit, tidak mengapa, tapi kita dapat sesuatu yang terjamin, halal dan tayyib. Itu sekadar satu lontaran lah kepada masyarakat pengguna. Dan kepada JSB sendiri, memang kita sentiasa berusaha macam mana kita nak dapat kurangkan lagi kadar. Tidak mengapalah, tidak untung besar, tapi kita boleh membantu masyarakat, khususnya yang macam B40 untuk mendapatkan bekalan produk mereka. Namun seperti yang Datuk Siraj sebut tadi, ketidakcukupan bekalan tu memang ada berlaku. Contohnya, katalah di rangkaian Pasaraya Ikhwan Mart, kita membekal daripada kilang JSB membekalkan mi. Belum sampai lori kilang tu belum sampai balik ke kilang yang tidaklah jauh pun daripada Pasaraya, dah pihak Pasaraya telefon, mi dah habis. Sedangkan turun tadi dah satu lori. Contohnya. Jadi nak sampai balik tu lambatlah. Jadi kalau boleh kita memang adakan beberapa jenama, contohnya kata minyak, ada beberapa jenama keluaran Bumiputera Islam ada di shelf, supaya pertama mungkin ada pilihan, yang kedua boleh backup supply antara satu sama lain. Tapi banyak lagi produk-produk yang seharusnya ada daripada orang kita tapi belum ada lah.
mungkin antara kekangan kepada pengeluar-pengeluar kita ni, antara yang selalu kita dengar adalah pemasaran. Mereka boleh produce tapi nak pasarkan bagaimana? Jadi insya-Allah melalui rangkaian GISB dan juga rakan-rakan niaga kita banyak. Kita ada Malakat Mall, kita ada Bidara, kita ada Taiba, banyaklah rangkaian-rangkaian itu semua rakan-rakan kita yang kita boleh bekerjasama untuk memasarkan produk-produk keluaran Bumiputra Islam khususnya. Jadi ini mungkin kita boleh pakat lagi beli bahan-bahan mentah bersama supaya kita boleh, bila kita berpakat bersama-sama, kita boleh cut down cost dengan pembelian secara volume. Jadi mungkin pihak JAKIM sendiri boleh jadi ayahanda lah kepada kami nak selaras. Kita pakat di kalangan kita ni, adik-beradik, abang-abang, adik-adik ni ada ayahandanya yang boleh tolong selaras. InsyaAllah kita akan, saya harap akan langsungkan lagi perbincangan yang lebih serius. InsyaAllah. Ini. Okey, nampaknya masa sangat-sangat mencemburui antara episod-episod yang saya rasa sangat-sangat seronok saya bincangkan kerana ia adalah berkenaan dengan makanan. Dan makanan ini kita bawakan memasuki naluri kita, memasuki darah kita dan sebagainya, dan ini satu-satunya rasanya kita harus bincang lagi ni episod kedua ni bersama-sama dengan panel-panel, dan mungkin kita akan dapatkan panel yang lain. Baiklah, InsyaAllah Dr. Nurlizan, mungkin kata-kata inspirasi yang terakhir ataupun yang mungkin Jabatan Datuk ada update-update yang terkini yang mungkin ingin diketahui kepada penonton semua. Silakan Datuk. Ya, terima kasih. Satu perkara yang nak memastikan supaya bekalan makanan yang selamat, bersih dan halal tu terjamin. Dalam aspek pengeluaran makan berdasarkan ternakan, kita juga encourage lebih ramai usahawan terlibat dalam aktiviti hiliran. Kalau dulu mereka hanya menternak dan mengeluarkan produk-produk hidup, ternakan hidup ataupun daging mentah, tapi kita galakkan juga mereka terlibat dalam aktiviti-aktiviti pemprosesan supaya rantaian tu tak putus dan dapat mengurangkan kos bila sampai kepada pengguna di lapangan. Itu satu. Yang kedua, kolaborasi kerjasama yang lebih erat dan lebih holistik antara kerajaan dengan pemain industri dan juga persatuan-persatuan. Dan penglibatan koperasi, di mana yang Dr. Sirajuddin nyatakan juga adalah memainkan peranan, kerana koperasi kalau mereka terlibat secara aktif dalam pengeluaran makanan, insya-Allah, kerana mereka mempunyai rantaian dan keahlian yang besar di seluruh Malaysia yang boleh membantu pemasaran dan juga jaminan bekalan yang lebih konsisten kepada usahawan-usahawan yang ada di negara kita ini. Dan yang terakhir, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan syabas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam membantu kerajaan memastikan satu, bekalan makanan mencukupi, dua, selamat, tiga, halal untuk rakyat Malaysia, kerana sekarang ini penglibatan dalam industri halal bukan sekadar oleh orang Muslim, tapi juga mereka-mereka yang bukan Muslim juga telah sedar dah. Macam Datuk Julian nyatakan, nilai pasaran ataupun keberadaan potensi market untuk produk-produk halal adalah sangat besar. Bukan sahaja di Malaysia, malahkan juga di seluruh dunia, sampai berapa 9 atau 10 bilion marketnya dia tu. Jadi penglibatan yang lebih holistik memanglah sangat dialu-alukan oleh semua pihak, bukan sahaja mereka-mereka yang terlibat pada masa sekarang, tapi juga mereka yang akan terlibat, termasuklah usahawan-usahawan muda yang boleh terlibat dalam industri makanan halal Malaysia. Okey, baik. Bagaimana pula dengan Datuk Siraj? Adakah kata-kata perangsang yang ingin kita berikan kepada usahawan-usahawan halal seperti yang Datuk cakap tadi, meramaikan usahawan? Silakan Datuk. Okey, alhamdulillah hari ini kita dapat lihat kesedaran di kalangan umat Islam umumnya, masyarakat umum tentang peri penting memilih produk yang dipersediakan halal. Baru-baru ni datang dengan BMF, Buy Muslim First.
dan tidak menjadi kesalahan saya kira untuk kita ketengahkan juga team ataupun promote buy halal first. Artinya pasti halal kita beli. Yang ini secara langsung dapat membantu kedua-dua pihak. Satu, membantu pihak pengguna untuk mendapat produk yang dipersediakan halal, yang dijamin halal. Membantu juga pihak industri untuk memahami macam mana nak keluarkan produk halal yang tadi. InsyaAllah dengan adanya sokongan kedua belah pihak ni, dengan kesedaran yang ada di kalangan pengguna, kesedaran di kalangan industri, akan meningkatkan lagi bilangan produk halal, meningkatkan lagi bilangan usahawan yang mengeluarkan produk-produk yang boleh dimanfaatkan oleh umat Islam. Kerana Islam telah meletakkan satu garis panduan menyatakan bahawa mencari yang halal itu wajib. Bukan boleh kita letakkan pada orang lain, salahkan orang lain, aku tak dapat produk halal pasal dia tak jual yang halal lah, aku beli apa yang ada. Dan satu perkara sebelum berundur, kalau sebelum ni dalam apa ni pandemik ada SOP berkaitan dengan PKP, PKPP, ada cerita 3S. Sebelum ni saya suka promote 3S, semak sebelum sebar. Artinya kalau ada maklumat yang kita terima, semak dahulu, baru dia sebarkan. Untuk memastikan apa yang kita perolehi itu adalah benar-benar. Bukan saja produk itu halal, maklumat itu benar, pasti sahih, baru diterima. InsyaAllah sama-sama kita menjayakan, yakini halal Malaysia insyaAllah. InsyaAllah. Okey, teruskan pula dengan Datuk Luqman. Mungkin ada kata-kata perangsang untuk kita sebarkan kepada penonton-penonton yang sedang menonton. Mungkin sedikit saranan kepada pihak pengeluar khususnya di kalangan umat Islam. Kita ambillah tanggungjawab ini sebagai salah satu tanggungjawab sebagai seorang Muslim untuk menyediakan, sebab ini fardu kifayah, menyediakan keperluan makanan halal masyarakat Islam khususnya. Ini sebenarnya boleh menjadi peluang untuk kita beribadah selain daripada sembahyang, puasa, zakat, haji. Menyediakan produk halal ini adalah salah satu cabang ibadah. Artinya lagi kita beribadah, lagi ekonomi kita maju. Lagi beribadah, lagi kita dapat mewibawakan masyarakat kita. Dan kita dapat berkhidmat kepada ramai, bukan sekadar kepada umat Islam, bahkan kepada siapa saja, tak kira bangsa dan agama. Oleh sebab itu dalam mengusahakan pengeluaran produk ni memang kita akan berhadapan dengan berbagai cabaran, tapi kalau kita meletakkan bahawa ini kita buat kerana Allah perintah, takkanlah Allah dah perintah Allah akan biarkan kalau kita tak buat. Kita berbuat, kita dah minta kepada Allah, mesti Allah akan bagi jalan kepada kita macam mana kita nak sempurnakan. Dan marilah kita berpakat-pakat atas dasar kasih sayang sesama kita supaya kita dapat selaraskan kerja-kerja ini supaya akhirnya berlakulah satu kesejahteraan kepada seluruh umat. Jadi terima kasih diucapkan khususnya kepada yang berbahagia Datuk Dr. Siraj, Datuk Dr. Nurlizan dan Puan Syedah sendiri di atas peluang kita bersama ini. Sekian. Okey, terima kasih Datuk Luqman. Datuk Luqman hari ini dah 3 kali guna perkataan pakat. Agaknya kita kena gunakan tema pakat halal. Jakim boleh ambil tu sebagai tagline. Okey, baiklah. Pakai halal belaka. Gitu. Baiklah. Sekian saja dari saya, Syilda Ismail. Saya alhamdulillah syukur di atas diskusi bernas ini. Mohon kita sebarkan video ini seluasnya. Semoga kita mendapat manfaat semuanya. Sekian saja dari saya, Syilda Ismail, untuk Kini Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kini Halal. Terima kasih. Halal means permissible or allowed in Islam. Applies not only to food and food products, but also healthcare, pharmaceuticals, cosmetics, travel and tourism, financial services, and many more. It is an assurance of safety, quality,